Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897. Terima kasih. Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan yang digemari ramai, Misteri Jam 12. Saudara, apa yang akan saya ceritakan, apa yang bakal anda dengar, yang bakal diketengahkan, yang bakal disampaikan dalam rancangan ini, saya tidak ingin menggalakkan anda untuk mempercaya kesemuanya 100%. Ya, kita anggap mendengar rancangan ini hanya untuk hiburan. Kemungkinan kisah yang disampaikan dibuat-buat, ditukuk tambah, dan kemungkinan ada kisah-kisah yang pernah berlaku. Jadi yang penting sekali jangan terlampau taksub. Sampaikan anda percaya bulat-bulat dengan setiap pengalaman seram yang disampaikan dalam Misteri Jam 12. Kisah pertama pada tengah malam ini yang Kisi nak kongsi dengan anda semua, ini datang daripada Juliana Hashim. Berkongsi satu kejadian yang katanya di sini berlaku pada tahun 2011, yang mana pada waktu itu saya sedang berbadan dua. Dan waktu itu saya berbadan dua, saya hamilkan anak yang pertama. Saya dengan suami ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, berada di luar rumah. Waktu tu sekitar jam 11 malam, tiba-tiba saya nak makan sate, Kisi. Saya kata pada suami yang sedang berada dekat ruang tamu lah, saya waktu tu dah nak masuk tidur. Saya keluar, saya terus menghampiri suami dan kata Juliana, anda bayangkan dalam keadaan beliau hamil ni, orang mengidam nak makan ni macam-macam dan Juliana katanya dalam pengalaman ini tiba-tiba terasa nak makan sate. Saya pun keluar dari bilik, ternampak suami yang sedang duduk dekat ruang tamu dan saya pun berkata pada suami, bang, awak belum tidur lagi? Sini, duduk sini. Tak adalah bang, saya dari tadi nak tidur, tapi tak boleh tidur lah bang. Kenapa pula? Sakit perut ke? Nak pergi doktor? Tak, saya... Cakap, kenapa? Saya rasa macam nak makan sate lah bang. Makan sate? Awak ni malam-malam macam ni, besok sudahlah, ni dah pukul 11 ni. Tapi saya betul-betul nak makan bang. Tak apalah bang. Tak apa. Jadi waktu itu suami saya pun siap. Saya pun siap. Kita keluar. Dalam setengah jam 40 minit lah, saya dengan suami mengambil masa untuk siap. Ya, kita pun keluar daripada rumah. Dan kalau waktu malam macam ni, dekat mana nak cari sate ke si? Kita pun tak tahu pada waktu itu. Pusing. Kita pergi ke kawasan East Coast. Oleh kerana ini adalah hari biasa, bukan hujung minggu, dekat East Coast ni ada kedai sate ni dah tutup. Sampai dekat East Coast dah nak pukul 12 lebih tengah malam. Dah tutup lah kedai. Jadi saya dengan suami terpaksa berpatah balik cari tempat lain. Dan kita memandu, akhirnya pendengar Ria 897 FM. Suami pun telefon lah members, tanya dekat mana ada jual sate. Ya, suami telefon members kata, kau try lah pergi dekat daerah Sembawang. Dia pun berikanlah alamat di Sembawang ni, katanya kedai ni 24 jam, tapi tak tahulah ada sate ke tidak. Saya katanya suami saya dengan saya pun pergilah ke Sembawang. Alhamdulillah, ya, ada sate, Kisi. Sampai dekat sana makanlah. Yang hairan, cari macam nak rak, datang jauh-jauh. Saya datang sana makan sate 3-4 cucuk dah kenyang, dah tak nak lagi. Suami nak marah pun tak boleh, terpaksa suami habiskanlah ke 20 cucuk sate tu. Dah habis makan, saya kata nak balik, kepala saya mabuk. Suami pun memandu pulang ke rumah. Pendengar Ria 897 FM. Dalam kenderaan saya terlelap, tertidur buat seketika. Suami saya sedang memandu dan waktu tu suami saya tak pulang ke rumah terus. Ya, dia memandu pusing-pusing lah, tidak pulang ke rumah. Jadi bila saya terbangun, saya tanya, abang dekat mana ni? Belum sampai rumah lagi. Suami saya kata, dia kesian tengok saya tengah tidur, ya, tengah nyenyak tidur, tak sampai hati. Kalau sampai rumah awal, dia nak kejutkan saya untuk naik ke atas. Jadi sebab tu dia buat keputusan untuk tidak pulang ke rumah dahulu, untuk
buat ronda kawasan, dan bila dah sampai waktunya baru dia balik dan kita naik atas bersama. Jadi saya kata, bang, lain kali balik sudahlah bang. Saya marah suami saya, kata Juliana. Suami minta maaf, niat saya baik sayang. Abang cuma tak nak you nanti tidur sekejap, nanti kena kejut bangun lagi kepala mabuk. Dan waktu tu bila saya sedar suami sedang buat ronda pusing-pusing, Casey nak tahu tak suami saya berada dekat mana? Suami saya berada dekat kawasan, kami ni tinggal dekat belakang Punggol. Dekat Punggol Jadi dari Sembawang tu nak balik Punggol, suami jalan jauh lah. Suami jalan dekat Yishun, kemudian suami jalan dekat kawasan belakang Orchid Country Club, memandu dekat atas, kemudian masuk kawasan Seletar, kemudian belok kiri jalan belakang yang sunyi sepi. Waktu tu dah hampir-hampir pukul 2 pagi. Dah nak dekat 2 pagi. Suami jalan dekat belakang. Saya tengah hamil berbadan 2, anak yang pertama. Bayangkan bila saya tersadar, betul-betul sebelah kiri dengan kanan semak samun hutan, kemudian berdekatan dengan tepian pantai. Mungkin ada yang dah lalu dekat kawasan ni akan tahu. Sedang memandu, tiba-tiba saya ternampak sesuatu, Casey. Saya nampak betul-betul dekat tepi jalan ada seorang wanita sedang berjalan seorang diri berjalan menghala ke daerah yang kami nak lalu. Saya ternampak dan saya langsung tak tegur. Saya tengah marah dengan suami kerana tak pulang terus. Suami memandu terus, nampak wanita ni kenderaan lalu lepas wanita ni. Mandu lagi, saya tengok suami, saya marah lagi. Saya kata, bang, lain kali balik teruslah bang. Abang jalan tempat macam ni. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang, Casey. Bulu rumah meremang. Suami saya tak pandu laju. Saya tak pasti berapa kelajuan, tapi saya tahu tidak memandu dengan laju. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang. Apabila saya toleh sebelah cermin kiri saya ni, cermin tempat duduk, saya tengok nampak ada wajah orang sedang menjengah saya macam ni. Kemudian saya tersinta, astagfirullahalazim, astagfirullah. Saya istighfar sampai suami saya terperanjat dan tanyakan, yang are you okay yang kenapa yang? Saya diam, istighfar, baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, baca surat kursi, ayat kursi, kata Juliana. Suami memandu. Saya kata, bang, bawa laju sikit bang. Suami terus memandu. Dekat depan ada traffic light, lampu merah, Casey. Suami terpaksa berhenti. Simpang 4 lampu merah, tak ada kereta terpaksa berhenti kerana harus ikut peraturan jalan raya. Sedang suami berhentikan kenderaan, saya nampak perempuan yang sama yang lalu jalan kaki tadi dekat depan sedang jalan ke hadapan menuju ke arah kawasan yang kami nak pergi. Saya nak tegur, tapi tak digalakkan untuk tegur. Hanya saya pendam dalam perasaan yang marah ni. Kemudian saya harap suami cepat-cepat balik. Suami lepas wanita yang sama. Saya teringat, kalau nampak benda macam ni ketika kita nak balik rumah, dari kerja, dari keluar, jangan terus pulang ke rumah. Tahu-tahu saya toleh tengok suami. Saya kata, bang, minta maaf bang, boleh singgah kedai minyak tak? Saya nak beli barang. Suami kata daripada saya, tadi awak juga yang marah saya suruh balik rumah sekarang. Sekarang awak nak singgah-singgah pula. Dalam hati saya, Casey, kalau boleh saya nak jelaskan pada suami, oleh kerana saya tak nak menegur, saya buat bodoh. Saya hanya sekadar diam dan senyum. Sampai dekat kedai minyak, saya pun masuk ke dalam beli air dengan aiskrim. Saya keluar, suami dekat luar kawasan jalan raya sedang isap rokok. Saya menghampiri suami. Suami tanya, kenapa dengan awak ni? Saya toleh ke belakang tengok dalam kereta ada tak dia ikut. Alhamdulillah tak nampak apa-apa, tak rasa meremang. Kemudian saya kata pada suami, abang tahu tak, tadi abang jalan dekat belakang tu, saya nampak perempuan yang sama 2 kali bang. Kemudian tadi dekat tingkap sebelah kiri, tingkap penumpang tempat duduk depan, saya rasa meremang. Saya toleh tengok cermin. Dekat luar tingkap, abang tahu abang bawa berapa laju? Dekat luar tingkap ada orang menjengah abang. Suami terdiam. Astagfirullahalazim. Sekarang ada tak sayang? Sekarang saya tak tahu bang, tapi sekarang saya tak rasa seram macam tadi. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja.
Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, Ria 897 FM, terima kasih pada anda yang sedang mendengar dan sambil-sambil memantau Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Ya. Ingat, setiap kisah hanya sekadar hiburan. Yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran. Malam ni saya cuba perbanyakkan panggilan-panggilan dari para pendengar sebab ada beberapa malam saya nak jawab panggilan tak terjawab-jawab sebab banyak sangat email saya terima, itulah. Jadi saya akan cubalah buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669118897 berkongsi dengan saya dalam Misteri Jam 12. Yang ini kisah daripada pengirim kita. Katanya di sini ini daripada Fazrul. Kata Fazrul, kisah ini terjadi di mana? Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, saudara. Baik, kisah yang ingin diceritakan ini pengalaman daripada pengirim kita yang hanya ingin dikenali sebagai Fakrul, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan. Katanya, saya gemar mendengar rancangan Casey dan saya adalah pendengar jauh di Jepun. Okey. Kisah diceritakan oleh Fakrul. Pengalaman ini bukan pengalaman tetapi ini adalah satu pengalaman yang dialami oleh seorang kawan saya merupakan warga Jepun. Beliau berkongsi apabila saya sedang mendengar rancangan Casey pada satu malam, dia tiba-tiba tertanya-tanya rancangan apa dan saya beritahulah ini adalah rancangan seram berasal dari Radio Singapura dan kemudian dia mula bercerita satu kejadian yang menakutkan katanya di sini. Jadi apa yang diceritakan ini mungkin benar, mungkin tidak, saya tidak pasti, tetapi inilah kisahnya. Saya nak berkongsi dengan anda. Ya, ini kalau kita tadi cerita tentang mungkin pengalaman di Singapura memandu pada waktu malam, isteri berbadan dua, hamil. Yang ini pula kisah Fakrul yang berada di Jepun kerana bertugas di sana. Inilah pengalaman. Benar ataupun tidak, jangan anda mudah percaya. Kata Fakrul, ini adalah kisah yang diceritakan oleh rakannya, oleh kawannya, dan kawannya adalah warga Jepun. Katanya di sini ini berkenaan dengan satu kejadian yang diceritakan oleh kawan saya yang pernah berlaku kepada beliau. Waktu tu dia masih muda lagi lah, masih dalam lingkungan usia 20-an tahun. Kejadian ini kata Fakrul, dia ni memandu dalam keadaan pengaruh alkohol. Jadi apa yang terjadi, di setengah jalan tu dia memandu tu dia berhenti sebabnya dia dah tak boleh memandu, dia terlampau sangat mabuk lah. Jadi nasib baik dalam kenderaan yang dipandu tu ada kawan yang lain, kawan yang suruh berhenti, bukan dia berhenti, kawannya suruh berhenti sebab dia mati-mati nak memandu. Akhirnya dia turun dari kenderaan dan dia keluar sekejap kerana tak tahan nak termuntah. Nak termuntah, kata Fakrul. Ini diceritakan oleh kawan saya. Ini kata Fakrul diceritakan oleh kawan saya yang hanya dikenali, Fakrul tulis namanya Mitsu, kawannya Mitsu-san. Mitsu-san. Jadi Mitsu berkongsi pengalaman, dia dalam keadaan dah mabuk sangat, kawannya paksa suruh berhenti dari memandu, dia berhenti, dia keluar dari kenderaan, kemudian dia terus ke tepi jalan, dia muntah. Jadi kawannya marah, kau ni dah mabuk pun nak mandu, membahaya tahu tak? Dalam masa yang sama, ada seorang perempuan sedang berjalan. Ya, di negara Jepun ni dan di negara Korea adalah satu perkara yang biasa bila nampak wanita ni berjalan, lelaki ke wanita berjalan dengan menggunakan mask, pelitup. Mereka gemar menggunakan pelitup untuk tutup wajah lah. Kalau awak tengok pun daripada mungkin kerana sakit ataupun kerana fashion lah, trend. Jadi sedang malam tu orang Jepun ni Kisi, diorang ni very friendly tau Kisi. Ya, suka membantu, menolong, tak pernah fikir negatif. Jadi bila dia ternampak seorang perempuan ni jalan pada waktu malam, seorang diri menggunakan pelitup, perkara yang biasa. Jadi nampak perempuan tu kawan saya lah, katanya Fakrul, kawannya bernama Mitsu ni.
kawannya yang sepatutnya memandu selepas ini bertanya pada wanita tu, kau nak ikut tak? Kita boleh hantar kau balik malam-malam macam ni. Itu pun kalau kau tak kisah berkongsi kenderaan lah dengan kami. Dan wanita tu pun mengangguk dan mengucapkan terima kasih lah. Terima kasih. Dia pun duduk dekat belakang. Wanita tu duduk di belakang. Dan temannya Mitsu yang dalam keadaan mabuk ni dah muntah tu rasa lebih baik lah dari tadi. Dan seorang lagi kawannya memandulah. Kawannya duduk depan memandu. Dia duduk di tempat penumpang. Jadi Mitsu menceritakan pada Fakrul, dalam perjalanan ni teman saya memandang cermin, nampak perempuan tu duduk kat belakang, tengah duduk, dia tengah menyanyi tau, macam wanita ni dekat belakang sedang menyanyi sambil badannya hayun kiri kanan perlahan-lahan, matanya cantik sangat. Mempunyai mata yang cantik, wajah raut wajah yang cantik. Dan apa yang berlaku, kawan saya ni yang tengah tengok cermin, kawan Mitsu ni yang mabuk ni, tengok cermin nampak perempuan dekat belakang ni, dia memujilah. Dia kata, minta maaf orang Jepun ni pun nak puji, minta maaf dia kata, minta maaf, aku minta maaf banyak tapi kau ni lawa sangat. Tengok mata dengan raut wajah dah lawa. Kalau kau buka pelitup, aku rasa mesti kau orangnya lawa kan. Mesti kau dah ada boyfriend. Kawan saya, kata Mitsu pada Fakrul lah, kawan Mitsu ni konon-konon nak mengurat lah. Kata, kau ni lawa. Tengok mata, tengok raut wajah dah lawa. Kalau buka pelitup kau, aku rasa mesti kau lawa. Orang-orang lawa ni mesti dah ada boyfriend kan. Kau dah ada boyfriend kan. Jadi perempuan dekat belakang ni tengah nyanyi. Dia kata, tak, aku tak ada boyfriend. Kawan Mitsu yang sedang memandu tiba-tiba tersenyum. Tersenyum. Tak ada boyfriend, betul? Dia giling kepala, tak ada boyfriend. Jadi Mitsu pun menjawab, dah lah kau nak mengurat orang pula. Nanti orang ingatkan kita ni sengaja nak jemput dia, nak hantar dia, nak mengurat. Si Mitsu ni marahlah dengan kawannya. Mitsu tak dapat toleh ke belakang sebab dia terlampau mabuk. Dia cuma baring, sadar-sandar pada kenderaan. Tiba-tiba perempuan ni tanya soalan satu. Satu soalan lah. Bukan perempuan ni, maaf. Kawan Mitsu yang sedang memandu tanya wanita ni satu soalan. Katanya, minta maaf, aku minta maaf sekali lagi. Aku tak ada niat apa-apa. Aku mohon maaf. Ni orang Jepun, berkali-kali minta maaf. Katanya, boleh tak kalau aku tengok wajah kau? Nanti kalau kita jumpa dekat luar ke, boleh juga aku tegur. Perempuan ni pun tanya, dalam bahasa Jepun lah. Saya cuba cakap bahasa Melayu. Kau betul nak tengok wajah aku? Dia kata, hai, betul nak tengok ni, aku nak tengok. Bolehlah. Perempuan ni pun buka pelitup. Dia buka pelitup. Mula-mula tak nampak apa-apa. Kawannya kata, cantik kau. Buka pelitup pun lawa. Bila Mitsu pusing ke belakang, cantik. Bila perempuan tu mula senyum dan membuka mulutnya, cantik tak aku sekarang? Wanita ni mempunyai mulut yang mana telah pun dikerat daripada sebelah kiri, sebelah kanan dikerat sampailah dekat bawah telinga, dan nampak ada bekas dikerat sambil darah tu menitis-nitis jatuh dari wajahnya bila dia membuka mulut dan senyum. Cantik tak wajahku sekarang? Mitsu dan rakannya yang sedang memandu pada waktu itu terperanjat, tekan brek mendadak, buka pintu kenderaan keluar, dan bila tengok dalam kenderaan mereka di tempat duduk belakang, tidak ada penumpang. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya
Jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu dia kisah. Dan kisah Fakrul ni, Fakrul ada kirimkan satu attachment. Bila saya buka attachment ini, berkenaan dengan kisah yang dialami oleh rakannya. Ini adalah seorang perempuan, ya, yang dikenali di Jepun lah, sebagai hantu lah. Kalau di Singapura ni mungkin hantu yang popular Pontianak lah, pocong, langsui. Di Indonesia kuntilanak, ada jenglot. Di Filipina ada balan-balan kalau tak silap saya, ya, balan-balan, dan ada nama-nama yang lain lah. Dan yang ini pula yang diceritakan ini di Jepun, pengalaman yang diceritakan ini berkenaan dengan seorang wanita yang dikenali dengan nama Kuchisake Onna. Kuchisake Onna ni adalah hantu Jepun, ya, hantu perempuan Jepun, yang mana beliau telah pun dibunuh oleh suaminya, ya, dibunuh oleh suaminya sendiri, dan kembali ke dunia difahamkan untuk menghantui lelaki-lelaki yang gatal, yang miang. Jadi suaminya telah pun mengerat mulut wanita ni, ya, daripada hujung kiri mulutnya sampai ke bawah telinga, sebelah kanan hujung mulutnya sampai ke bawah telinga. Dan wanita ni akan jalan, ya, pada waktu malam menggunakan pelitup, yang mana ia adalah satu perkara yang biasa di Jepun, di Korea. Ramai orang menggunakan pelitup. Ada kerana fashion, ada kerana bukan fashion, kerana di Korea khususnya mereka menjalani pembedahan. Kalau kita tahu di Korea, artis Korea ni menjalani, bukan saja artis, orang-orang biasa pun pembedahan plastik surgery untuk wajah, untuk bibir, untuk hidung. Jadi oleh kerana tak nak kelihatan buruk di halayak ramai, mereka menggunakan pelitup. Sebab tu kalau kat Jepun, di Korea ni kita nampak satu trend kerana mereka baru balik dari surgery lah, pembedahan. Di sini pula ikut-ikut ingatkan fashion. Jadi oleh kerana itu, orang pakai pelitup ni, perempuan pakai pelitup waktu malam, satu perkara yang biasa lah. Sampaikan ia adalah satu benda sebenarnya. Wanita ni seorang wanita yang telah pun mati. Nak baca cerita tentang kematian Kuchisake Onna ni, seorang wanita yang cantik, yang lawa di Jepun ni, memang panjang. Anda boleh lungsuri mungkin Google, yang anda carilah namanya Kuchisake Onna. Wajahnya agak menyeramkan, tapi cantik. Dia cantik. Cuma bila dia buka pelitup, anda dapat lihat sini mulutnya, dan bila dia senyum dan buka mulut, maka anda akan terperanjat. Kalau mengikut kisah yang muat naikkan melalui Wikipedia, ya, melalui Wikipedia, ceritanya agak serupa dengan cerita yang dikongsi oleh Fakrul dan temannya Mitsu. Tapi dari Wikipedia ni, wanita ni seringkali tutup, dan kemudian bila lelaki itu cuma mengurat, dia akan ikutlah jejak langkah lelaki itu. Dia ikut lelaki itu balik rumah ke, dia ikut naik kereta ke. Kemudian dia akan tanya satu soalan. Sebelum dia buka, dia kata, "Cantik tak wajah aku? Kau rasa kalau aku buka ni, cantik tak aku?" Dan lelaki akan cakap, "Oh, cantik lah. Kau mempunyai mata yang cantik, kau mempunyai kulit yang cantik." Bila dia buka tu, kemudian dia senyum, dia tanya soalan, "Sekarang aku nampak cantik tak?" Kalau awak menjawab, lelaki itu menjawab, terperanjat, nampak, "Kenapa muka kau gini, tak cantiknya?" Lelaki itu difahamkan tak benar ataupun tidak, akan dibunuh. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12  12 hanya sekadar hiburan. Misteri Jam 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 12
Okey, kita akan teruskan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Kisah berikut ini ingin saya kongsi sama berlaku di Damansara. Ya, pengirim kita bernama Kak Aziza berkongsi. Katanya di sini, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kakak pendengar setia Misteri Jam 12 dari Mon Kiara. Tapi sebelum berpindah ke Mon Kiara, dulu kakak pernah menetap di sebuah rumah di Damansara. Sekarang duduk Mon Kiara dah masuk 5 tahun Casey. Sebelum tu duduk di Damansara. Pernah terjadi satu gangguan yang menakutkan, katanya Kak Aziza. Inilah kisahnya yang berlaku. Kak Aziza dari Mon Kiara. Satu ketika dahulu, pengalaman kakak nak dikongsi sama berlaku dalam rumah. Ini berkenaan dengan pembantu rumah kakak. Kita ni pembantu akan bertukar-tukar Kisi. Yalah, kalau dapat khidmat yang bagus, dah kakak suka, dah kakak sayang, tiba-tiba kena balik kampung, kena letak jawatan, hentikan khidmat. Sebabnya yalah, pembantu rumah ni pun mereka manusia, ada hasrat nak berumah tangga, nak kahwin. Jadi bila duit dah cukup, mereka akan tinggalkan kita dan terpaksalah cari pembantu rumah yang lain. Memang susah Kisi, kakak nak cari pembantu rumah. Ataupun secara amnya, sesiapa pun nak cari pembantu rumah yang baik, yang boleh dengar kata, yang boleh buat kerja, yang boleh kita sayang macam ahli keluarga kita sendiri. Dan setelah pembantu kakak ni tamat khidmatnya, kakak terpaksa cari yang lain. Ya, cari yang lain. Jadi akhirnya jumpa setelah hampir 2 minggu lebih tidak ada pembantu dalam rumah. Kakak ada satu pembantu saja dan jumpa seorang pembantu ni lah melalui agensi dan membawa pembantu ni pulang ke rumah. Masalahnya ni, kakak pernah mendengar nasihat daripada kenalan-kenalan yang rapat. Katanya, bila dapat pembantu ni, ada baiknya kita tanya dia ya secara telus dan kita periksa dia secara terperinci berkenaan dengan bekal. Bekal yang dimaksudkan sini bukan bekal makan, tetapi bekal pendinding. Sebab kata kawan kakak, pembantu-pembantu tidak semua, tidak semua. Segelintir pembantu-pembantu yang datang ni, mereka akan menggunakan pendinding. Tak orang tak kita Kisi, katanya Kak Aziza. Yalah, mereka ni berjauhan dari rumah dengan keluarga, mestilah nak gunakan pendinding kan. Sebabnya kalau apa-apa berlaku, tak ada tempat berteduh. Ya, hanya sekadar pendinding itulah yang akan menjaga mereka. Jadi inilah kisah yang diceritakan oleh akak kita. Dapat pembantu, kakak tak percaya nak periksa pembantu. Sebab yang pertama pun kakak tak periksa. Kakak percaya mereka have every right to their own privacy. Ya, tak naklah nak membongkar beg. Kakak cuma tanya secara direct, kamu ada bawa pendinding tak? Dari bekalan dari kampung. Pembantu kata, enggak ada ibu. Kata pembantu, kakak percaya. Sebab kakak kata, baik kalau kamu jujur sama ibu, ya, ibu akan sayang kamu. Jadi kita teruskan kehidupan. Kakak datang, biliknya di bawah Kisi. Pembantu kakak ada satu bilik dekat bawah dan ada katil untuk tidur, tempat mandi, semua cukup. Kakak dengan suami dengan anak bilik di atas. Dipendekkan cerita, pembantu ni buat satu kesilapan yang kakak tak boleh terima. Kakak terus hantar dia balik. Bila nak hantar dia balik, dia merayu pada kakak. Janganlah kasih dia peluang, kasih dia peluang. Kakak punya orang very simple. Dengar kata atau tak nak dengar kata, walaupun sekali, kakak akan hantar balik. Sebab kalau boleh buat salah sekali, akan buat salah berkali-kali. I'm not talking about giving other people a second chance, but I'm talking about my safety, katanya Kak Aziza. Ini adalah keselamatan dalam rumah, Casey. Anak kakak dalam rumah, harta benda dalam rumah. What happened is, setelah dia berkhidmat dengan kakak, dalam masa 2-3 bulan gitu, kakak terperanjat. Bila mendapat tahu dari jiran sebelah, dia membawa balik orang luar, Casey. Kawan dia masuk dalam rumah kakak. Mula-mula tak nak mengaku. Nasib baiklah dekat rumah kakak ni memang kakak pasang CCTV. Tengok balik footage, dia berbohong dengan kakak. Yang pertama, yang kedua bawa balik orang.
Dia merayu, kata, ibu tolong aku ibu. Aku enggak buat lagi ibu. Katanya dalam keadaan yang menangis. Kakak kata pada dia, minta maaf. Aku enggak bisa tolong kamu sebab kamu sudah binasakan masa depan kamu untuk bekerja di sini. Tolong bu. Sebab kakak ada anak kecil, Casey. Kalau dia bawa orang, kalau apa-apa jadi pada anak kakak takkan maafkan diri kakak. Kakak hantar dia balik. Dan malam tu bila nak hantar dia balik, sebab kawan kakak cakap, kalau dia dah tahu dia nak balik, tolong hantar secepat mungkin, jangan tunggu. Sebab bila dia tahu dia nak dibalik, dihantar pulang, dia akan buat macam-macam. Dia akan buat benda bodoh, dia akan mencuri, dia akan buat macam-macam. Jadi dapat tahu balik daripada keluar tu, dapat tahu dari jiran, kakak tanya, tunjuk footage, semua ada terbukti. Malam tu telefon ejen, kakak cakap she cannot stay at my place, kata Kak Aziza. Kakak kena hantar dia balik. Ejen kata, kenapa tak buat besok? Tak boleh, it's not safe anymore. Kakak kata tak selamat sebab dia dah tahu dia buat salah. Bayangkan kalau tengah tidur, dia datang, dia apa-apakan kakak dengan suami dengan anak. Terpaksalah malam tu dia merayu-rayu kakak dengan suami keluar, hantar sampai dekat rumah ejen. Pendengar Ria 897 FM. Dipendekkan cerita, pembantu rumah ni dah settle lah. Dah hantar balik ke, tukar majikan ke, kakak tak tahu. That's not my problem. My problem is anak kakak. Malam-malam hari, Casey dari bilik dekat tingkat atas turun bawah jalan, turun tangga, kemudian pergi dekat bilik pembantu rumah. That time, kata Kak Aziza, kakak tersadar. Entah macam mana naluri seorang ibu, terbangun Casey, terbangun untuk tengok anak kakak dalam bilik seorang. Farisha tidak ada dalam bilik. Farisha. Kakak turun bawah. Anak kakak tengah berdiri depan pintu bilik bekas pembantu rumah nombor 2 tu. Farisha pergi belakang, tepuk dia. Farisha, hey, kenapa buat kat sini? Katanya, bibi panggil. Bibi? Bibi tak adalah. Bibi dua-dua dah balik kampung. Naik atas. Bila kakak jalan tinggalkan bilik pembantu rumah, bekas pembantu rumah, jalan naik atas. Kakak peluk anak. Kakak dengar dekat belakang, sumpah Casey. Farisha. Bila dia panggil, dalam masa yang sama anak kakak pun toleh. Kakak naik atas. Farisha hari ni tidur dengan mama. Masuk dalam bilik. Kejutkan suami. Abang. Yes, Abang hari ni tidur bilik Farisha boleh tak? Farisha tidur dengan saya. Suami tak banyak soal. Suami angkat satu bantal, pergi bilik anak, tidur dekat bilik anak. Casey, kakak tengah baring dengan anak, tepuk dia untuk tidur. Anak kakak dah tidur. Kakak Casey nampak dekat pintu bilik, Casey sumpah. Ada orang menjengah ni. Ibu, kamu panggil aku ya? Casey dengar suara Casey. Astaghfirullahalazim. Pendengar Ria 897 FM. Kata Kak Aziza, nasib baiklah dekat tepi katil kakak selalu letak Al-Quran dengan surah Yasin. Kakak ambil Yasin, buka, kakak baca Casey. Tengah kakak baca ni taklah sebagus sangat. Kadang-kadang baca nanti setengah jalan kakak berhenti macam ni apa tulisan ni tengah baca anda bayangkan ini saya beri contoh contoh. Misal kata Yasin, kakak berhenti. Tiba-tiba Casey suara dekat luar, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin.
Pendengar Ria 897, kata Kak Aziza. Bila kakak berhenti baca, tengah terkial-kial nak cuba eja apakah ayat ni, benda tu sambut, Casey. Abang! 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 Pendengar Ria 897. Ya. Suami masuk bilik. Abang tidur sini, bang. Suami berdiri dekat tepi kakak. Kenapa dengan awak ni? Ni kenapa anak tidur sini? Awak okey tak? Tak apa bang, nanti besok saya ceritakan. Besok pagi beritahu suami. Suami khawatir, panggil pakar. Pakar datang. Rupa-rupanya dalam bilik bekas pembantu rumah yang kedua tu, dia tinggalkan barang, Casey. Sekarang pakar ni cuba halau keluar. Pakar pertama, pakar kedua, kakak panggil sampai 4 orang pakar datang. Benda tu dihalau keluar, datang balik. Dihalau keluar, datang balik. Anak kakak kena ganggu teruk, Casey. Malam-malam hari tengah duduk dekat ruang tamu, kakak pernah ternampak bawah katil bilik pembantu rumah ada orang berbungkus putih, macam orang kena kafan baring bawah katil. Maka itu kakak cakap dengan suami, tak ada pilihan lain bang, kita kena pindah. Sebab itulah sekarang kakak berpindah dan duduk di Mount Kiara. Tidak lagi kakak menetap dekat rumah kakak yang lama di Damansara. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Wow, seram kisah Kak Aziza. Sebenarnya kisah Kak Aziza ni panjang beliau kirimkan. Terima kasih pada Kak Aziza mengambil masa untuk tulis email, tapi kalau boleh jangan terlalu panjang sangat. Menarik kisah Kak Aziza. Saya dah ringkaskan kisahnya. Kalau tidak sampai 4 muka surat. 4 muka surat ada pun saya dah potong sikit dan masukkan mana yang penting lah. Dan itulah yang dikongsi sama. Anda bayangkan, sekarang saya nak tanya pada anda yang sedang mendengar Misteri Jam 12, mungkin yang ada di rumah, ya. Katil, kalau di rumah tu anda tidur atas katil, dekat bawah katil tu, adakah katil anda bawah tu kosong atau banyak barang? Bagaimana? Kalau yang banyak barang, okeylah. Kalau yang kosong, Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Saya akan jawab panggilan. Silakan hubungi saya. Ingat, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Saya tak nak anda percaya terlampau taksub. Ini hanya sekadar hiburan. Macam menonton filem seram, inilah. Macam itulah. Ya, tolong jangan, ini bedek lah ni. Memanglah, siapa suruh percaya? Orang dah cakap berkali-kali, jangan percaya. Ya. Ada yang jawab sini, ada kata Casey, katil saya kosong Casey. Daripada Rumzi. Daripada Sharifah kata katil saya bawah kosong. To be honest, anak saya pernah ternampak suatu bawah katil couple of times. Sekarang ni saya kalau pasang sejadah, kalau pasang nak sembahyang gunakan sejadah, saya tidak akan solat dalam bilik. Sebab pernah waktu tu solat isyak, sebab balik lewat dengan anak-anak, suami kerja shift malam. Balik jam 10 lebih malam, belum solat isyak. Ya, anak-anak masuk bilik kasih tidur dulu, dah settle, terbentang sejadah nak solat Casey. Dalam keadaan sujud, terasa macam ada orang kais-kais tangan 2 kali dan seolah-olah datang daripada bawah katil. Siapa di bawah katil anda kosong? Ini daripada Tuan Haji Ismail katanya. Casey, di bawah katil kosong tu ada kalanya nak kalau kosong dan kemudian ditutup dengan cadar dengan selimut, kan kadang-kadang selimut tu sampai ke tepi katil. Ada waktunya selak lah.
bawah tu dan terangkanlah bilik berkenaan. Sebabnya tempat-tempat tercorok macam tu yang gelap ni memang suka menjadi tempat persembunyian hang-hang yang sewaktu dengannya. Katil bawah katil rumah saya semua papan jadi selamat. Seram sih kisah tadi ini daripada Ayun berkongsi. Baik, kita ke hujung talian 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Baik, silakan hubungi saya. Mungkin tadi line tak clear ya. Baik saudara, sementara saya nantikan panggilan daripada anda. Daripada Sumaya berkongsi satu peristiwa. Di sini kisah yang diketengahkan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Peminat misteri jam 12 dari Tampines, Singapura. Terima kasih pada Sumaya, orang Tampines di Singapura. Kejadian yang saya alami ini berlaku di pejabat, di office saya. Ada kalanya saya akan balik lewat KC kerana banyak kerja nak dihabiskan, lebih-lebih lagi kalau saya nak ambil cuti panjang. Kejadian yang berlaku ini di pejabat saya di office, tak nak sebutkan dekat kawasan mana, di bangunan mana. Tapi rata-rata bangunan ni daripada tingkat bawah sampai atas, semua office pejabat-pejabat ni bermula 8 pagi atau 9 pagi, balik 5 petang atau 6 petang. Paling-paling orang kalau balik lambat 7 lebih malam. Tak ada akan sampai pukul 10 malam. Waktu tu saya bekerja, buat kerja saya dalam office sampai 9 lebih malam. Dan tiba-tiba ada telefon berbunyi lah. Saya angkat telefon di meja saya dekat desk. Sebab kita ada common number. Dan kemudian angkat telefon, pengawal keselamatan lah tanya, "Oh, you still in the office, is it?" Saya pun kata yes, minta maaf. Sebab dia kata dia nampak lampu masih menyala lah. Dia ingatkan mungkin lupa nak tutup lampu. Dia kata masih. Jadi pengawal keselamatannya harus pastikan kalau yang stay back tu dekat tingkat berapa, dan dia pastikan juga orang yang stay back tu balik. Sebab takut nanti ada yang stay back dan buat benda-benda yang lain lah, yang mungkin dilarang lah. Tak payahlah nak sebutkan lebih terperinci lagi. Jadi pengawal keselamatan telefon, saya pun angkat. Dia kata masih ada orang kat atas lah, belum balik belum. Patutlah aku nampak lampu menyala. Okey. Pukul berapa aku nak balik boleh aku tahu? Tanya pengawal keselamatan. Saya pun katalah dalam lagi 40 minit gitulah, saya pun nak habiskan kerja. Okey, nanti jangan lupa tutup lampu. Dia kata okey. Saya pun duduk buat kerja saya, tengah buat kerja. Tiba-tiba lampu dalam office saya tutup, Gessi. Lampu dalam office yang mana saya sedang buat kerja saya tiba-tiba dimatikan. Siapa yang tutup lampu saya tak pasti. Daripada tengah duduk ni, sebab saya ada cubicle, ada papan, pembagi papan ni lah. Tengah duduk depan komputer, saya berdiri Berdiri tengok. Kurang ajar betul, siapa tutup? Security ni saya ingatkan security yang tutup. Saya pun telefon security balik tekan. Security angkat. Security room. Did anyone off the lights or not? What light? Who is this? Saya cakap, calling from level 7. Just now you called me. Oh yes. Anyone off my lights? Dan security pun kata, off your lights? No. Dan how come my whole office dark Maybe you check the circuit breaker lah, ma'am. I'm coming up I coming up, kata security tu. Saya pun tak berani nak bergerak. Saya pun takut. Saya duduk dekat meja saya, tunggu sampai security naik ke atas. Casey, nak tunggu security naik rasanya macam 1000 tahun. First, tengah takut. Second, tak tahu nak buat apa. Nak pergi kiri, nak pergi kanan, nak keluar pun takut, Casey. Tengah duduk sorang-sorang. Lampu dah mati, dah gelap. Lampu yang ada hanya skrin monitor saya depan saya. Lamanya security nak naik ni. Tiba-tiba pendengar Ria 897, saya dengar bunyi benda ketepang. Langgar ke benda jatuh saya tak pasti. Bila saya berdiri, Casey, berdiri daripada cubicle saya,
nak tengok kubikel depan saya. Ada satu lagi kubikel. Nampak ada orang tengah duduk, kasi nampak belakang tengah duduk, tengah swing kerusi macam ni. Kiri, kanan, nampak belakang saja. Saya duduk perlahan-lahan. Tiba-tiba saya dengar orang cakap, "Security!" Saya melompat ke si, angkat tangan lambai-lambai. Saya tengok dekat kubikel tu lagi, perempuan tu dah tak ada. Saya pergi dekat pintu security sebab saya kunci dari dalam. Saya buka pintu. Security cuba on light. Tek. Boleh on, Casey. Ni this one can on. Saya kata pada security, saya bersumpah tadi saya tengah duduk, macam mana dan siapa yang off light. Saya kata pada security, you wait for me ya. Saya pack barang-barang, saya keluar dan tinggalkan office. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Lagu diam tak diam, saya tengah bercerita, tiba-tiba, sampai satu suku aku bercerita Dari 1.20 sampai satu suku dekat 1 jam bercakap non-stop. Jadi akan saya berehat untuk minum air seketika, dan terima kasih pada anda yang sedang mendengar Ria 897 yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Malam ni ramai yang masuk gelanggang. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada yang berkongsi pengalaman-pengalaman, katanya Casey, kisah malam ni seram-seram tahu tak apa. Jadi saya akan berehat seketika, kita kembali sebentar nanti yang ada di YouTube. Nanti kita akan berkongsi lebih banyak kisah pengalaman dalam Misteri Jam 12. Jangan ke mana-mana, bertemankan saya Casey. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Ya, Misteri Jam 12 hanya sekadar satu hiburan. Terima kasih pada anda yang sedang memantau siaran MJ12 di mana saja anda berada. Dan awal tadi kita berkongsi pelbagai kisah dan pengalaman yang diceritakan. Dan ingatlah, rancangan ini hanya sekadar hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dan apa yang pasti, ini kisah-kisah yang diceritakan ni kita dengar sebelum kita tidur ni, jadikan macam bedtime story, tidak lebih dari itulah. 669-11897. Silakan, saya sebenarnya nak jawab panggilan ni tapi itulah, ada yang panggilan tak nak bersuara, diam dekat ujung talian. Mungkin segan bila nak bercerita, berkongsi pengalaman. 669-11897. Selamat malam juga kepada geng-geng momok yang ada di Facebook Ria. Ya, Facebook Ria. Terima kasih pada anda. Selamat malam pada anda, geng-geng momok semua. Dan siapa lagi yang sedang mendengar sekarang ini? Kita juga ada Shaliza sedang memantau Facebook Ria. Terima kasih pada Shaliza. Kita ada Muhammad Putra. Terima kasih pada Muhammad Putra. Siapa lagi? Dewi Aksyah. Terima kasih pada Dewi Aksyah. Terima kasih pada Azmandon, Latifa, Maimun, Zack 13, okay, Jojo Roberts, Ola Samora sedang mendengar sekarang ini. Limdi Dalina, Limdi Diana. Ya, Limdi Diana. Ya, terima kasih di bawah poster. Pada semua yang sedang mendengar sekarang ini, ya, salam ma'al hijrah kepada para pendengar, iaitu selamat menyambut kedatangan tahun baru lah, tahun baru hijrah, ya.
1440. Okey. Kita ada Muhammad Junaidi, ini bawa poster di Facebook di JKC dan juga Instagram Ria pun ada. Salam KC, sihat hari ini. Saya Pak Long Eddie, pendengar dari MJ12 dari Sungai Layak, Sungai Petani Utara Malaysia. Malam ni macam biasa, tiap malam layan MJ12, tapi malam ni lain sikit, kereta tayar bocor, kena buat sendiri. Kedai banyak tutup. Alamak. Oh, ini gunakan barang ni betul. Barang ni sekali pandang dia macam chewing gum. Jadi selamat memperbaiki kereta anda, Pak Long Edi. Ya, semoga bocornya tu bocor yang menegak. Kalau bocornya yang tak menegak, itu masalah sikit. Nak sumbatkan getah ni ke dalam tu, tayar roda anda ni. Yang ini daripada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Amir Nurlah dari KLIA Airport, sedang mendengar sambil standby di gate C36 C37. Gate ni 2 tingkat, tapi bahagian atas ni selalu ada gangguan misteri. Kadang-kadang tak ada flight, tapi perasaan seperti ada passenger dalam waiting room, padahal gate pintu berkunci. Siapa dia yang sedang menunggu di dalam? Selamat malam. Oi, tempat yang sunyi, tiba-tiba continue rasa panas pula. Rasa bahang. Saya dah pakai jaket. 669-11897. Salam KC, bawa katil saya kosong tapi taklah tinggi. Lopong tu macam 10 cm depth aja. Pocong nak masuk pun tak muat. Lainlah pocong tu kurus, kering. Tadi pada Kak Nana Sarina. Oh ya ke? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pendengar setia berasal dari Pematang Pauh, Pulau Pinang. Apex ni Rajim. Tak pernah rasa jemu mendengar Misteri Jam 12 ni. MJ12 memang terbaik. Terima kasih pada anda. Terima kasih pada Zio Hikeshi. Terima kasih pada anda, ucapan-ucapan anda. Kita akan terus ke hujung talian bersama dengan pendengar kita pada pagi ini. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, selamat pagi. Hello. Pelik pula. Dengar bunyi. Shh. Dengar. Hello, selamat pagi. Kan saya kata Hello. Hello, selamat pagi. Astagfirullah, terperanjat aku. Tak apalah. Kita berkongsi kisah pengalaman. Hello, selamat pagi. Tiba-tiba suara halus keluar. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik saudara, kita akan terus berkongsi kisah yang mana saya katakan awal tadi tentang pengalaman seorang ayah yang berkongsi kejadian yang menakutkan ini berlaku di rumahnya di Shah Alam Section 7. Beliau menceritakan kejadian ini berlaku di rumah saya. Pada mulanya bila anak saya memberitahu, saya tidak mengindahkannya. Maaf, bila isteri saya memberitahu, saya tidak mengindahkannya. Tentang apa? Tentang anak saya seringkali ternampak di dalam kenderaan kereta saya ni ada perempuan duduk di dalamnya. Saya tinggal di rumah sebuah dan kenderaan saya akan diletakkan dalam rumah, depan pintu rumah lah. Jadi malam-malam hari, kadang-kadang bila kita tengah tengok TV, sekeluarga, anak saya akan ternampak sesuatu dalam kenderaan. Dan dipendekkan cerita, kata beliau ni, sehinggakan saya, mula-mula bila isteri katakan, saya hanya menepis, mengatakan, ini budak-budak ni kadang-kadang jangan ikutkan sangat perasaan takut. Itulah yang saya jawab. Jangan ikutkan sangat perasaan takut, jangan ikutkan sangat perasaan takut, kena lawan. Padahal, ini adalah satu perkara yang harus saya ambil berat, sebabnya yang nampak adalah anak saya. Sampaikan pada satu hari, anak saya menangis. Jadi bila ditanya kenapa, dia beritahu perempuan dalam kereta tu mengganggu dia.
Sekarang benda tu dah masuk dalam rumah Casey. Jadi saya pun pada waktu tu masih tidak percaya lagi, ya, masih tidak percaya sangat. Saya pun tanya pada anak saya bernama Akil, Akil, mana dia? Tunjuk ke ayah. Tunjuk ke ayah, mana? Dia kat mana? Kemudian Akil kata, dia dekat atas almari. Saya pun memandang ke atas almari anak saya, yang mana bahagian atas tu memang lopong. Ya, tak ada barang yang diletakkan atas almari. Baik, pendengar Ria 897 FM. Bila saya pandang ke atas almari, memang tak nampak apa-apa. Saya kata pada anak saya, Akil, mana ada apa-apa ke atas tu? Tak ada apa-apa lah. Saya pergi dekat almari, kemudian saya ketuk almari, bum, 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 bum. You see? Nothing. Sudahlah bang. Anak awak takut, awak diam. Saya nak ajar dia jadi berani. Nanti dari kecil macam ini, takut. Nanti sampai dah besar jadi penakut. Awak mana tahu dia nampak? Ni kan anak kecil, kata isteri saya kepada saya. Saya mati-mati nak menegakkan kebenaran. Akil nampak siapa? Anak saya kata, perempuan dalam kereta dah masuk rumah. Saya marah anak saya lagi. Kemudian saya buka pintu almari Casey. 2 pintu almari saya buka. Depan anak saya, depan isteri saya buka. Dekat dalam ni pun tak ada. Saya buka, saya biarkan. Saya pergi dekat anak saya. Saya duduk sebelah dia, saya peluk. Kata Akil cannot be scared. Tak boleh takut tau Akil. Kita ni manusia. Jangan tak pintu almari tutup Casey. Saya terdiam. Saya tenung dekat pintu almari tu. Tengok lagi lama, sebelah pintu tertutup. Isteri saya tengok saya tengok isteri. Kan bang, saya dah cakap kan bang. Terus bulu rumah saya meremang Casey. Saya terus pegang anak. Ayah, tolong ayah. Ayah, tolong. Akil, kenapa Akil? Okey, perempuan tu dekat mana sekarang? Ayah, tolong. Ayah. Pendengar Ria 897. Saya katanya tengah peluk anak yang tengah duduk dekat katil. Anak saya makin rapat. Dia kata, tolong. Saya tanya, dekat mana? Akhirnya dia jawab, dekat sebelah Akil. Saya terdiam. Sebelah Akil, tiba-tiba tangan saya yang saya peluk anak rasa macam ada orang sentuh. Saya terus menepis. Akil, bangun. Bangun dengan isteri, jalan sampai keluar Casey. Keluar, tutup pintu bilik. Bunyi cakaran yang begitu kuat datang daripada bilik anak saya. Pendengar Ria 897 FM. Waktu tu, daripada saya tak percaya, it's a 100% turn Casey. 360 saya berpusing balik. Saya kata saya baru percaya cakap anak saya. Entah macam mana, keesokan harinya, saya tergerak hati Casey untuk buka lampu dalam kereta sebelum tidur. Jadi dalam kereta kan ada 2 lampu. Lampu sebelah depan dengan belakang. Saya buka lampu depan, saya buka lampu belakang. Saya biarkan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dah 5 hari Casey saya biarkan lampu kereta menyala. Dan saya tanya anak saya tanya isteri saya. Dia kata dah tak nampak lagi benda tu. Saya tunggu sampai seminggu, masuk 2 minggu, tanya lagi. Dia kata dah tak nampak lagi. Sampaikan saya membeli lampu yang ada bateri. Saya letak dalam kereta, saya nyalakan lampu tu supaya bateri kenderaan saya tak rosak. Saya letakkan dekat dalam, dan setiap hari katanya di sini, saya tidak akan pernah tutup lampu. Kalau balik rumah, lampu bahagian dalam kenderaan akan sentiasa menyala. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Itu dia kisah daripada pengirim kita. Itu dah pengalaman-pengalaman yang diceritakan ya. Anda bayangkan kisah peristiwa yang menakutkan. Baiklah, 669-11897, 669-11897 untuk berkongsi kisah pengalaman. Dan ingat, setiap kisah hanya sekadar hiburan saja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut. Ini daripada Nur Sahara. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya pendengar setia MJ12. Ini berasal daripada Jurong East. Nak berkongsi satu peristiwa yang pernah berlaku pada diri saya. Yang ini di Jurong berlaku pada tahun 1990-an. Waktu tu saya masih lagi anak dara, Casey. Rumah tu adalah rumah arwah ibu saya. Begini kisahnya. Percaya ataupun tidak, inilah pengalaman yang diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Okey. Ini pengalaman yang berlaku di Jurong lah yang diceritakan oleh teman kita ni, dan ini berlaku pada tahun 90-an, awal 90-an ketika dia menetap dengan arwah ibunya. Sekarang masih tinggal Jurong tapi rumah sendirilah. Dan pengalamannya begini. Waktu tinggal Jurong, jiran sebelah ni adalah tukang ubat. Dia merawat orang. Bini kata dia ni adalah seorang bomoh. Tapi bomoh yang baik, Kisi. Bila dia berubat, dia akan datang rumah, dia ketuk pintu. Dia akan beritahu lah. Beritahu keluarga saya. Katanya, hari ni saya berubat. Nanti kalau ada bau kemenyan, bau asap-asap, minta maaf. Baik orangnya. Kata nanti kalau ada orang ramai ke dekat rumah beratur ni, awak jangan marah ya. Mak saya akan cakap, tak apa. Saya tutup pintu je lah. Terima kasih. Setiap kali kalau dia ada sesi rawatan, dia buat sesi rawatan bukan setiap hari. Dia ada hari-hari tertentu. Seminggu paling banyak 2 kali dia buat. Ya, dan nanti dia akan beritahulah sesi rawatannya selalunya bermula selepas maghrib, berlarutan kadang-kadang sampai pukul 12 atau pagi. Sesi rawatan yang dilakukan oleh jiran sebelah ni. Dan dia akan ketuk pintu. Sentiasa dia buat, dia ketuk pintu. Dia buat ni, dia ketuk pintu. Dan sampaikan jiran sebelah ni dah berpindah. Berpindah, tidak lagi duduk di situ. Dipendekkan cerita, malam-malam hari tengah tidur dengan ibu, dengan abah saya, kita akan dengar orang ketuk pintu rumah. Malah rumah jiran yang sebelah ni, yang kosong, belum ada penghuninya. Setiap malam saya dengan ibu, pada waktu itu dengan abah saya, akan dengar dekat dalam tu bunyi kelentang-lentung. Bunyi macam orang bertukang, bunyi orang bercakap, berbual, menyanyi dalam rumah jiran sebelah. Itulah pengalaman yang dikongsi sama yang ringkas. Terima kasih dan juga selamat tengah malam. 669-11897, silakan.